إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Sidang jemaah muslimin muslimah dan mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan syukur dan puji kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah dan izin Allah kita dalam kalangan hamba yang dipilih oleh Allah taala untuk kita berada dalam surau Al-Aziz ini pada waktu ini, pada saat ini dengan tujuan untuk kita memperhamba dan mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kitab perintah Allah taala, iaitu melakukan solat fardu, khususnya solat fardu maghrib yang baru sebentar kita lakukan ini. Mudah-mudahan kita telah pun melaksanakan dengan sempurna dan semoga kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan memberi pembalasan ganjaran baik dan dengan sempurna. Semoga ia juga menjadi bekalan kita untuk kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala apabila sampai masa dan ketikanya nanti. Syukur alhamdulillah juga sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita itu yang tuan-tuan aminkan, moga-moga Allah taala berkenan dan Allah taala makbulkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Maksudnya mohon ampun kita, istighfar kita, kita amat-amat mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan dosa yang kita bawa ini, yang kita membelenggu kehidupan kita ini, sekiranya kita bawa ke alam akhirat nanti, bawa ke kemati, ia merupakan angkara buruk yang akan menimpa diri kita kerana dia akan ditimbang bersama dengan amal baik kita. Amal buruk sebelah, amal baik dengan sebelah. Ya, yang dosa itu sebelah, yang amal baik, yang pahala itu sebelah. Sekiranya banyak ada dosa yang kita bawa sehingga ia itu mampu lebih berat lagi daripada amal baik kita, maka akhirnya kita ini seperti mana yang dikatakan dalam Quran sana, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang itu masuk neraka dulu walaupun dia Islam, tapi dia terpaksa meringkuk dalam neraka kerana timbangan amal itu berat kepada amalan keburukan. Jadi oleh demikian, maka dosa itu Allah Ta'ala suruh kita dalam dunia ini mohon ampun dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dosa yang kita lakukan itu dengan sebab kita meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan Allah Ta'ala, ataupun tingkah laku akhlak kita yang tidak ataupun yang bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, iaitu melakukan perkara yang ditegang Ta'ala dan meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah SWT juga mendatangkan dosa. Maka sama-sama kita mohon ampun, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti kita bila menghembuskan nafas yang terakhir, amal kebajikan yang kita bawa manakala dosa semuanya telah terampun, maka berlakulah pada mahsyar nanti waktu timbangan amalan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada dua daun timbangan itu nanti, sebelah kebaikan itu diisilah, diletakkan semua yang telah dijelmakan dalam bentuk yang boleh ditimbang di pada mahsyar nanti, kebaikan itu, dan sebelah lagi keburukan. Oleh kerana keburukan itu telah selesai, telah pun kita bereskan dengan mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Ta'ala dalam dunia, mudah-mudahan yang dosa itu tak ada. Mudah-mudahan. Itu sebabnya jangan henti-henti. Di antara kita istighfar dengan kematian kita, jangan ada lagi dosa yang kita lakukan kerana kita nak bersih, bersih suci diri kita ini daripada dosa. Bersungguh-sungguh kerana peristiwa berlakunya timbang amalan itu akan berlaku. Dan pastikan setiap amalan kita amalan yang diterima, amalan yang ikhlas, amalan yang sempurna. Kerana kita tak mau beramal tetapi timbangannya kosong. Salat pun diperlakukan begitu. Ada orang dapat penuh amalan salatnya, pahalanya, ada orang kosong.
Ada orang amalan puasanya dapat pahala penuh, ada orang puasa juga tapi pahalanya kosong kerana dia tidak menepati akhlak, tidak menepati adab, tidak menepati peraturan dan tidak sempurna dalam melakukan amal ibadat. Maka dari kerana itulah untuk kita nak menjadikan amalan kita sempurna, tidak lain tidak bukan melainkan kita sentiasa mengiringi amal ibadat kita itu dengan ilmu pengetahuan, ya. Terutama ibadat sembahyang ini kerana dia merupakan selepas kita bersyahadah menjadi kita sebagai seorang Islam dan Muslim, maka kita diperintahkan sembahyang yang fardunya 5 waktu sehari semalam. Betapa ramai mungkin dia sembahyang itu hanya sekadar ilmu yang begitu sedikit, ya. Bila kita persoalkan agak jauh sikit, tak mampu dia nak menjawabnya. Tapi hanya sekadar ikut orang sembahyang dia boleh. Nak mendalami sedikit tak boleh. Kenapa? Kita tidak mau duduk untuk sama-sama mendalami satu ilmu yang sepatutnya kita tekankan sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, iaitu berkaitan dengan salat. Kerana salat itu imaduddin, tiang agama. Salat tak sempurna, tak didirikan, maka dia meruntuhkan agama kita. Baik, pada malam ini kita sambung pada kitab pengajian berkaitan dengan salat juga, ya. Ada orang persoalkan juga kerana bab yang sama aja. Ya, orang lain dah banyak ada bab yang lain kan. Saya tak apalah, saya study menyampaikan berkaitan dengan bab salat ini. Kerana bab salat ini saya telah pun menggunakan ketiga kitab yang asasnya Munyatul Musalli dan Indahnya Salat Berjamaah. Ini yang saya baca dulu, Munyatul Musalli ini, dan sini juga menggunakan menyelesaikan ataupun masalah imam dan makmum, kitab yang agak nipis tetapi dia membicarakan persoalan berkaitan dengan solat berjamaah, ya. Dikatakan dalam kitab yang baru saya nak mulakan pada malam ini di surau ini, insya-Allah persoalan-persoalan itu akan kita uraikan. Dia kata berbagai masalah akan timbul apabila anda tidak sempat ikut imam dari permulaan takbiratul ihram. Ya. Orang yang tak sempat ikut imam daripada awal, ada kemungkinan dia akan menghadapi masalah. Ada dalam nanti penyelesaiannya. Jadi kitab ini namanya Masalah Imam dan Makmum. Kerana sembahyang ini berjamaah ada imam ada makmum, ya. Dan karangan kitab ini dikarang oleh Al-Himam Al-Allamah Syihabuddin Al-Fat Muhammad bin Ahmad. Nama kitabnya ialah Al-Qawlu Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal Imam. Nama dia bahasa Arab dan diterjemahkan oleh Yusuf Zaki Yaakob, bukan sekadar terjemah tetapi dia telah pun mengedit sekali, menyaring, ya. Maknanya dia sesuai di tempat kita ni, maka dia saring yang sesuai, yang agak tak begitu berlaku bagi memudahkan kita memahami, mempelajari, tidak berkeliku-liku, dia tinggalkan yang itu, ya. Baik, saya rasa kita terus saja kita mulakan kitab ini. Sebelum kita mulakan, kita hadiahkan Fatihah kepada pengarangnya dan juga kepada yang telah pun menyaringnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti mana biasa saya pesan, ya, mana-mana jemaah yang sebegi, maknanya kalau dalam kita melalui ceramah ini, kalau ada apa persoalan jangan tangguh, soal, ya. Saya yang penting ialah amal saya, amal tuan-tuan, jangan mana yang kita rasa ragu-ragu, selesaikan cepat. Mana-mana kita rasa dengar ceramah ini agak tak begitu sama apa yang kita buat, soal, tanya, ya. Itu tanggungjawab untuk kita nak memperelokkan, dan orang yang boleh membantu akan membantu bagaimana yang sebetulnya yang untuk kita lakukan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatimin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Hadis asas berkaitan dengan sembahyang imam dan makmum ini, ya. Iaitu bagi hadis asas bagi peraturan salat berjamaah. Ini daripada awal ni. Dia kata di sini hadis asas bagi peraturan salat berjamaah atau hukum-hukum makmum dan imam ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu.
Apa maksud hadis ini? Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti makmum. Ya. Oleh itu janganlah kamu menyalahi. Itu dikatakan tadi asas pertama hadis yang keluar dalam kitab ini memberitahu kita bahawa bila kita sembahyang berjemaah, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Bukan kita nak sama dengan dia, bukan kita nak berlumba dengan dia, bukan dia nak bersaing dengan dia, tidak. Sungguh jadikan imam itu supaya diikuti imam. Dijadikan imam itu supaya diikuti oleh makmum. Oleh itu jangan kamu menyalahi imam. Ya. Jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut takbir. Iyalah yang kita buat pun gitulah. Kita suruh diri kita kan. Tapi betapa ramai kita tengok imam belum habis takbir lagi, jangan takbir lah. Imam belum bergerak, dia bergerak dah. Ya. Ataupun dia sama. Kalau kita ikut sini dia kata faiza kabbara fakabbiru, bila imam takbir baru kamu takbir. Ini merujuk kepada takbir dalam sembahyang ada dua. Satu takbiratul ihram, itu wajib rukun. Satu lagi takbir intiqal, perpindahan daripada satu rukun ke satu rukun. Ya. Itu pun tak boleh menyalahi. Pegang yang itu. Kalau kita rasa sebelum ni ada, kita rasa agak apa, mungkin berlaku seperti mana diingatkan ini, maka kita kena ubah cepat. Ya. Jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut takbir. Bila dia rukuk, hendaklah kamu ikut rukuk. Dan bila ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Jangan menyalahi dan jangan mendahului. Ya. Lagi satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasbiquni bil ruku' wala bis sujud wala bil qiyam wala bil insiraf fa inni arakum min amami wa min khalfi. Zaman Nabi, bila Nabi jadi imam, Nabi kata jangan kamu mendahului dengan rukuk dan tidak pula dengan sujud, tidak pula dengan bangkit daripada, tidak pula bangkit berdiri, dan tidak pula dengan keluar daripada sembahyang, iaitu beri salam, kerana aku dapat melihat kamu daripada hadapan dan belakangku. Rasulullah dia tahu pergerakan di belakang tu, ya. Maka dengan itu zaman Nabi tak apalah, Nabi itu mempunyai mukjizat dan kelebihan yang luar biasa padanya. Imam kita ya, tak tahu dia apa yang berlaku di belakang. Itu sebabnya tidak pernah berubah makmum di belakang, kerana imam tak pernah tegur apa yang berlaku pada makmum di belakang. Sebab dia jadi imam, dia tak tahu apa masalah makmum di belakang. Ada makmum yang mendahului dia ke, ada makmum yang terkemudian sangat ke, ada makmum yang tak rapat ke, ada makmum yang jarang ke, dia tak pernah tegur. Sebab kita manusia biasa tak tahu. Ya. Yang di belakang, yang kita tahu ialah apa yang kita nampak di hadapan kita. Itu pun yang depan pun kita tak mahu nak tegur kan. Kata sabda Rasulullah SAW, amma yashal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allah suratahu surata himar. Tengok buruk dia. Adakah tidak orang-orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam itu merasa takut bahawa Allah mengubah kepalanya menjadi kepala imam? Tak tukar pun lagi ni kan. Ingat, itu peringatan Nabi pada kita dalam hadis ini, yang dalam perbincangan yang awal diingatkan kita. Atau menjadikan seperti rupa kaldai. Himar, kaldai ini berkurang gitu samalah. Ya. Hadis tersebut cukup jelas mengharamkan. Kalau haram ni maknanya berdosa. Kalau makruh ni dibenci, tidak disuka. Tapi tidak mendatangkan dosa. Tapi dibenci, ya, tak disuka. Jadi maknanya sekarang ni diharamkan. Maknanya kalau diharamkan jangan buat. Hadis tersebut cukup jelas mengharamkan perbuatan mendahului imam pada gerak rukuk. Gerak, imam belum bergerak kita ada gerak, dah mula dah nak bergerak dah. Imam tegak lagi diri kan. Kerana imam bila dia lepas walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tak boleh terus bergerak pergi ke rukuk. Siapa-siapa jadi imam kena ingat. Kadang-kadang kita terlampau sedap baca kan, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Terlampau hebat. Berhenti dulu. Berhenti beberapa saat. Allahu akbar. Jadi imam makmum kena tunggulah. Allahu akbar, baru kita pun turun Allahu akbar. Kerana imam ada kadang-kadang dia terus saja, kena berhenti, namanya saktah. Dalam sembahyang ada beberapa tempat saktah, ya. Saktah maknanya berhenti sekejap. Di antara takbir ihram nak baca Allahu akbar kabira, nak kita kena berhenti sekejap. Ya, 2-3 saat lah berang itu. Lepas baca doa kita
sebelum baca auzubillah berhenti sekejap. Selepas auzubillah nak baca bismillah berhenti sekejap. Lepas Fatihah wal dhalin nak baca amin berhenti sekejap. Lepas amin nak mulakan surah berhenti sekejap. Tetapi kalau jadi imam berhenti panjang. Kadang mana? Kadang makmum di belakang boleh menghabiskan bacaan Fatihah, ya. Jadi maknanya tadi bila sudah baca surah ataupun lepas baca Fatihah nak rukuk pun berhenti sekejap. Namanya sakta. Hukumnya apa? Sunat. Bila sunat dapat pahala. Bila sunat dapat pahala, ya. Ini walam yakul lahu kufuwan ahad, agak dah nak pergi rukuk. Tu terlebihlah, ya. Yang kita buat gitu. Buat adabnya penting, ya. Adab kita di dunia ni orang bagi kita protokol kehidupan kita hari-hari. Pegawai kerajaan, ya. Semua orang kena belajar protokol. Siapa juga kena belajar protokol. Itu selama manusia. Yang Allah Ta'ala adab akhlak itu kena jaga, ya. Dan adab ini bila sebut adab berkaitan dengan sembahyang ini, adab kita bermula daripada kita ni syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang apa? Islam. Islam kenalah beradab. Kena pula wajib Islam itu adab. Ialah bila dah Islam, adabnya Allah Ta'ala suruh kita sembahyanglah. Bila kita tak sembahyang, mana kita tak beradab dengan Allah. Itu baru contohnya. Bila kita balik, seseorang yang balik Islam, dan Islam balik pula cukup umur. Bila cukup umur dia wajib sembahyang. Bila balik dia tak sembahyang juga, makna orang ni tidak beradab Allah Ta'ala. Biadab Allah Ta'ala. Ya. Itu pada orang yang telah cukup syarat wajib sembahyang. Pada syarat sah sembahyang, bila orang nak sembahyang kena ambil wuduk. Kalau dia tak sempurna wuduk dengan adab-adabnya, maknanya dia kurang adab waktu berwuduk. Waktu berpakaian sembahyang tutup aurat, bukan hanya orang lelaki yang tahu pusat lutut. Itu memang sesingkat ataupun sehabis kurangnya aurat yang nak ditutup. Tapi yang sebaiknya pakai pakaian yang dua, satu di atas, satu di bawah, berjubah dan berkain dengan elok, dan ditanjurkan pakaian warna apa sebagainya yang tidak berkala-kala, yang tidak bercorak-corak, yang tidak bertulis-tulis. Itu semua adab itu. Apa lagi syaratnya? Menghadap kiblat, kena jaga. Baik. Hadis jelas mengharamkan perbuatan mendahului imam pada gerak rukuk, sujud dan sebagainya. Dan hukum haram itu telah ditasrihkan dalam kitab Tahzib dan Al-Tatimmah, dan telah disahkan kitab Syarh Muhadzab dan kitab Al-Kifayah, ya. Allah balik mengulas hadis tadi itu, ya. Dia kata Allah akan mengubah kepala menjadi kepala kaldai. Kaldai, himar ataupun bagal. Ialah Allah menjadikan kepalanya seperti kepala kaldai dan mengekalkan badannya seperti badan manusia. Dan maksudnya menjadikan rupa seperti rupa kaldai, ialah mengubahkan seluruh tubuhnya menjadi seperti tubuh kaldai dan kepalanya seperti kepala kaldai. Ya. Bukan setakat berdosa, bukan setakat berdosa, tetapi Allah Ta'ala tukar nanti rupa bentuk kita. Berdosa tu memang berdosa lah, sebab kita dah menyalah imam tadi. Terima kasih tuan. Amaran mengubahkan kejadian manusia kepada rupa binatang ini menunjukkan besarnya kemurkaan Allah ke atas mereka yang tidak mengikuti pergerakan imam dengan betul dan patuh. Bukan makna tuan bila baca tuan ni tak buat semua dah buat dan betul, ya. Tapi kita cuma nak perelokkan lagi kalau berlaku katakan kesilapan-kesilapan tu kita tengok. Kadang-kadang ada sikit-sikit sana sini kan yang perlu lagi kita perbetulkan. Baik. Habis penggunaan pendahuluan itu berkaitan dengan suruhan kepada kita sebagai makmum supaya ikut imam seperti mana yang disuruh tadi, ya. Jangan kita mendahului imam dan jangan terkebelakang jauh daripada imam. Baik. Ucapan-ucapan dibaca apabila salat diqamatkan. Daripada mula lah ni kan, qamat. Bila nak sembahyang qamatlah, azan dulu. Tapi ini dimulai qamat dulu. Apabila salat diqamatkan, maka disunatkan kepada para pendengar mengikut ucapan yang diucapkan oleh juru qamat kecuali pada ucapan qamat salat. Jawab tak qamat ni? Ada tak? Tak beramai tak? Berbual pada dia, bercakap pada waktu qamat, ya? Waktu qamat.
Cara mengucapan jawapannya ikut seperti ucapan yang diucapkan oleh orang yang qamat. Ini akhlak lah ni, ini adab lah ni. Ya. Kalau tak kita berbual lagi, bercakap lagi, tak kisah maksudnya. Orang ni qamat ni. Qamat tadi tu memberitahu kepada kita apa dia ucapan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Asyhadu la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Hebat. Jadi kita pula tiba-tiba berbicara tak indah. Sedangkan sudah diberitahu kepada kita ada jawapan yang kita kena jawab bila qamat itu diucapkan. Bukan hanya azan saja. Maka disunatkan baginya berkata waktu qad qamatis solah. Ya, tengok sini. Qad qamatis solatu, qad qamatis solah. Kalau kita sambung, qad qamatis solatu, qad qamatis solah. Ya. Jangan kita baca gini. Qad qamatis solah, tu qad qamatis solah. Tu ayat yang kedua tu tak berapa betul, ya. Kalau kita baca qad qamatis solah, tu qad qamatis solah, tu kita ambil yang pertama punya apa? Dia baca kalau kita berhenti qad qamatis solah, qad qamatis solah, macam tu. Lagi satu azan juga. Ada di Putrajaya ni setengah orang azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia dua. Kalau nak mungkin dia nak beradab lah. Sebut satu-satu. Tidak. Sebutan Allahu Akbar itu disambung satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana-mana kita dengar gitu kan? Tapi ada saya dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Yang sebenar-benarnya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir begitu takbir raya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambung, ya. Jadi kalau ada kadang-kadang kelemahan kita ni nak bagi tahu lah. Kita nak pergi depan tu nak bagi tahu dia janganlah azan macam tu. Bukan maknanya salah, tetapi dia punya peraturannya macam itulah, samalah macam tadi tu. Qad qamatis salah, maka waktu itu makmum jawab apa? Aqamahallah wa adamaha. Ya, kalau nak panggil panjang lagi, aqamahallah wa adamaha wa ja'alani min nasalihi ahliha. Bagi panjang sikit. Semoga Allah tegakkan dan kekalkan salat. Maknanya Allah Taala, kita mohon kepada Allah supaya Allah Taala kekalkan diri kita ni orang yang sentiasa kekal melakukan salat. Ya? Dan menjadikan aku sebaik-baik ahli salat. Doa tu. Kadang-kadang kita remeh-temeh dia macam doa makan kan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, Allahumma barik lana, ya Allah berkatkanlah bagi kami. Fi ma razaqtana, apa yang kau beri rezeki kepada kami. Wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan aku dari azab neraka. Sempat juga dimasukkan oleh Nabi kita. Waktu nak makan ni, nak sampai ke mulut, minta jauh juga daripada api neraka. Kita bimbang ulas-ulas nasi itu ada juga yang mengandung dosa yang boleh membawa pada neraka. Barang siapa dagingnya terjadi daripada benda yang haram, maka neraka yang utama baginya. Di mana kita minta berlindung supaya yang kita makan itu makan yang benar-benar bersih dan juga halal. Supalah macam ni doa itu pun kita tengok kadang-kadang remeh dia, tapi rupanya dalam itu terkandung doa dan kita mohon kepada Allah Taala supaya kita ini kekal dalam sentiasa melakukan salat dan juga salat berjamaah lah, ya. Kewajipan yang kena dibuat apabila salat Jumaat dikamatkan. Apabila salat Jumaat dikamatkan, maka hendaklah para makmum tumpukan perhatian mereka kepada menjawab qamat. Dan janganlah ditumpukan kepada bacaan-bacaan doa. Tak payah kalau qamat dah baca dah surah dah Bilal khatib dah habis, maka Bilal pun akan bangun, ya. Sebaiknya siapa yang azan dialah yang qamat. Saya tuan-tuan kalau berlaku apa-apa tuan-tuan jangan kecil hati, ya. Saya ni menyampaikan jangan ni, ya. Kadang-kadang kita takut pula macam saya bukan saya nak tegur siapa ni. Ini beritahu ni supaya kita perelokkan. Siapa yang azan seeloknya dia yang qamat. Ya? Jangan pula dia qamat dia azan dia jadi imam. Bukan tak salah, bukannya salah, tapi tidak eloklah macam tu, makruh hukumnya, ya. Qamat dengan azan dengan qamat, kemudian bila nak azan, bila nak qamat,
pastikan dah ada dah imam yang kita nak diseloknya. Siapa nak jadi imam? Kalau dah qamat nanti imam tengok kenapa dia imam. Jadi kita tak nak gitu. Selok-eloknya tengok ada tak jadi imam, dan sebabnya imam itulah akan memberikan lampu hijau untuk Bilal itu qamat. Ya. Jadi kita ni nak berpegang sangat gitu susahlah ya. Kalau masjid-masjid yang memang masjid besar semua tu, dia kena atur elok-elok macam tu ya. Jangan nanti sembahyang subuh tak keluar-keluar, bila tak keluar-keluar dia punya muazzinnya daripada bilik tu. Sampai jemaah pergi ketuk pintu. Nak dengar imam tak sampai lagi. Imam tak sampai lagi rupanya waktu subuh kan. Tunggu-tunggu akhirnya terpaksa pilihlah dalam jemaah siapa yang nak jadi imam. Tidak nanti kalaulah bila tu tak prihatin, tiba-tiba dah qamat, imam tak datang lagi, yang makmum ni tak ada pula yang nak jadi imam semua kan. Jadi qamat sudah dilakukan tetapi tidak ada siapa nak jadi imam. Jadi pastikanlah ya. Baik, masa berdiri kerana perbuatan sedemikian tidak tepat pada sunnah. Pada maksud tak tepat ni, maknanya kita berdoa lain pula. Dia kata saat Jumaat dikamatkan, maka hendaklah para makmum tumpukan perhatian mereka kepada menjawab qamat, dan janganlah mentumpukan kepada bacaan doa-doa seperti dilakukan oleh setengah orang jahil-jahil. Dia mereka yang dia ikut dia suka dia. Kerana perbuatan sedemikian tidak tepat dengan as-sunnah. Adapun tepat dan masa berdoa yang sebenarnya adalah selepas selesai qamat dan waktu dibetulkan saf. Dan selesai qamat, waktu betulkan saf, mana waktu itulah kita doa yang kita dibaca tu ya, doa selepas kita azan. Baik, masa berdiri apabila salat iqamatkan. Bila sudah qamat, makmum yang tunggu ni bila nak bangun. Kita tak kira lah kan, pakai bangun ya. Kadang-kadang bila tak bangun lagi, kita bangun dulu. Khatib tak tunggu member lagi kan. Ini bukan hari Jumaat dia. Ini untuk umum. Dia kata para makmum yang duduk, kalau kita ikut ni sunnah, kita dapat pahala. Kalau kita tak ikut, tak ada pahala lah. Itu sebabnya kalau kita datang berjemaah ini ikut peraturannya 100%, maka tuan-tuan, Masya Allah, ganjar pahala akan kita bawa balik begitu besar sekali. Dengan doa daripada rumahnya, dengan doa masuk masjidnya, dengan buat sembahyang doa dengan niat iktikaf, dengan sembahyang tahiyatul masjid, semua kita buat dengan lengkap, dengan teratur, maka Masya Allah tuan-tuan, itu dikatakan sempurna sangatlah ibadat kita. Kita tahu dengan hanya mengucap kalimah la ilaha illallah, timbang kalimah la ilaha illallah yang kita ucapkan dengan baik itu, dengan dunia dan segala isi alam ini, berat lagi kebaikan pada kalimah la ilaha illallah. Baru kalimah la ilaha illallah, berapa perkataannya, kebaikannya lebih berat lagi. Ini kan sembahyang tuan-tuan 2 rakaat kan, semua macam-macam ada sana. Pujian pada Allah Ta'ala ada, tasbih pun ada, kemudian mohon ampun pun ada, bacaan Quran pun ada. Masya Allah, tidak terkira-kira besarnya ganjaran yang akan diterima. Maka jangan kita buangkan dengan begitu mudah. Kita buat berazam sungguh-sungguh ya? Kerana kadang-kadang kita tengok juga ada yang tidak sungguh-sungguh kan. Para makmum duduk, jangan bangkit berdiri sehingga selesai qamat. Tengok, tak salah tuan-tuan, tetapi adab tadi. Dan menurut setengah ulama, mereka boleh bangkit berdiri sewaktu juruk qamat itu mengucapkan qamatis salat. Setengah mak pula berpendapat jika makmum itu seorang muda yang kuat, gagah, bangkit, hendaklah ia bangkit berdiri selepas selesai qamat. Dan juga makmum itu seorang tua yang lambat bangkit, bolehlah ia bangun waktu diucapkan qamatis salat. Faham ya? Jadi maknanya kita-kita yang dah berumur yang lambat sikit ni, tapi syaratnya ada. Jangan kita duduk di belakang sana nak berdiri saf yang pertama atau pasal depan ni satu saf je. Dah habis qamat baru nak bangun daripada dinding sana nak datang ke sini. Itu tak betul lah. Yang dikatakan ini kita sudah ada dalam saf lah ya? Dalam saf, cuma nak berdiri je lagi. Bila berdiri kita susut aturkan kita bersaf. Kalau kita ada jauh, bergerak dululah ya? Supaya nanti tidak menjadi masalah bagi imam nak memulakan sembahyangnya. Baik,
qad qamatis salah tadi kita begaklah kita bagi orang yang apa tadi, qad qamatis salah, maka orang yang agak lemah tadi bangunlah waktu tu. Tapi bagi orang yang upaya bangun dengan pantas, habiskan qamat lalu kita bangun, dia bangun. Gitu. Jadi mana sunnah lah ni. Ya. Dia berlainan dengan orang mazhab Hanafi. Ya. Mazhab Hanafi tuan-tuan, dia ucapkan sampai kepada qad qamatis salah, qad qamatis salah, imam dia pun datang ke depan, Allahu akbar. Tak habis lagi. Kenapa? Ucapan itu menyuruh mendirikan sembahyang. Maka dia pun Allahu akbar. Ya. Jadi kita tak gitu. Kita ni ada peraturannya, imam datang, sawu sufu vakum. Bagi Imam Hanafi tadi saya kata, sampai saja bangun mendirikan sembahyang, dia pun imam pun datang Allahu akbar, takbir. Tadi bila tu tak habis lagi tu. Ya. Jadi maknanya dia orang itu dia akan bangun lebih awal lagi. Ya, sama ada dia bangun sebelum qamat diucapkan ataupun waktu qamat itu mula dia pun bangun dah. Itu bagi dia orang. Tapi kita mazhab Syafi'i seperti mana sebut tadi. Baik. Yang kalau macam ada qamat yang diulang 2 kali tu. Kalau macam kita Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi disebut asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Ada setengah mazhab saya tengok macam tu, saya tak tahu mazhab mana tu. Yang mazhab tu. Tak apalah yang mazhab tu, yang kita ini kita ikut yang kita punya lah, ya. Sebab kita tak nak campur aduk. Bila kita campur aduk nanti dia akan jadi apa yang sekarang ni pun kita lebih ramai mazhab Syafi'i pun masih ada juga orang-orang yang akan cuba melawan arus kan. Itu pun jadi masalah juga. Bila dia melawan arus tu, contoh bila saya bawa satulah, ada negeri-negeri mengatakan bila orang kata bab nikah kahwin ni bila bercerai, dia kata talak 3. Terus talak 3 jatuh kan 3 kan. Tapi ada satu negeri dia katakan bila talak 3 tak jatuh 3, jatuh 1 je. Kau beza dah kan? Itu kau salah tu. Jadi bagi orang kadang-kadang yang mengatakan dia dah terlanjur cakap talak 3 jatuh 3, maka kalau ikut aturannya yang diceraikan itu kena kahwin dulu, boleh kahwin dengan dia balik. Betul tak? Kemudian dia dengar ada mana-mana negeri yang memfatwakan kalau terucap 3 kan jaga 1 aja pergi negeri sana. Jadi bercelaru jadinya. Jadi tak payah kita yang tu, kita akur dengan apa yang kita ikut mazhab Syafi'i lah, ya. Satu lagi, tiada sunat tahiyatul masjid bila salat diqamatkan. Kalau sembahyang sudah diqamatkan ataupun hampir nak diqamatkan, tidak ada sembahyang sunat, ya. Jika seorang itu masuk dalam masjid waktu juru qamat sedang qamat, maka tidak disunatkan, tidak sunat. Kalau buat pun tak ada pahalanya, tak sunat. Salat sunat tahiyatul masjid ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, "Idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah." Bila salat telah diqamatkan maka tidak boleh didirikan salat melainkan salat fardu. Janganlah ada pula dalam kalangan dia takut rugi. Buatlah dulu, dia kata nanti imam ni lambat ni, sempat aku buat, tak kira sempat. Ya. Kalau ikut memang boleh sempat juga. Kalau dengan cepatnya Bilal baru berdiri Allahu akbar, Allahu akbar, kita Allahu akbar, baca Fatihah rukuk dengan ringkasnya, mungkin imam nanti baru takbir, kita pun dapat takbir. Tidak. Kalau Bilal sudah bangun untuk ucapkan qamat, maka tidak ada sembahyang sunat pada ketika itu, tak sunat lagi. Ya. Maka apabila salat telah diqamatkan, maka tidak boleh berdirikan salat yang lain melainkan salat fardu, mana yang nak dirikan tu. Baik, menurut pendapat yang sahih, yang paling benar, orang yang seperti itu hendaklah terus berdiri menunggu salat. Jadi kita berdiri lah. Kata kita baru sampai kan, nak datang masjid pun tak payah, nak buat salat qabliyah pun tak payah, berdiri je. Ya. Demikian tersebut dalam kitab Al-Kifayah. Tetapi dia tadi satu tadi pendapat kata kalau kita qamat, kita datang tunggu berdiri, jangan duduk. Itu satu. Demikianlah tersebut dalam kitab Al-Kifayah. Tetapi Al-Hanati dalam kumpulan fatwa-fatwanya telah berkata, jika seorang itu masuk ke dalam masjid sewaktu juru qamat sedang qamat, maka janganlah ia terus berdiri, bahkan hendaklah dia duduk. Dan apabila selesai qamat barulah dia bangkit berdiri kembali. Tapi niat tetap masjid boleh tak? Niat tahiyatul masjid tetap boleh.
Jadi dia kata pendapat yang kedua tadi, pendapat daripada ulama tu dia kata duduk dulu, selesai qamat baru berdiri balik. Yang mana satu nak ikut? Terpulanglah pada kita. Bila ada pendapat yang begitu, ikutlah. Tetapi pendapat yang sahih dia kata yang pertama tadi, datang berdiri. Tapi pendapat daripada Al-Hanafi dan kumpulan fatwa-fatwanya telah berkata, jika seorang itu masuk dalam masjid, seorang itu qamat sedang qamat, dia kata maka janganlah dia terus berdiri, bahkan naklah dia duduk dulu. Selesai qamat barulah dia bangkit berdiri kembali. Kalau ada kita nampak orang berbuat begitu, maknanya dia pun tak salah lah. Tapi dia tak ikut yang sahih tadi lah, Baik, jangan barulah bangkit berdiri sehingga imam keluar. Jika salat dah selesai dikamatkan sedangkan imam masih belum kelihatan keluar. Yang jadi ini Bilal yang ikut jam, bunyi dia tu waktu qamat dia tahu qamat. Dia tak tahu imam mereka tidak. Tapi rupa-rupanya bila sudah qamat imam tak ada. Kalau berlaku gitu, jika salat telah selesai dikamatkan sedangkan imam masih belum kelihatan keluar, maka hendaklah para makmum jangan bangkit berdiri sehingga imam itu keluar. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, yaitu iza uqimatis salat fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Bila salat telah diqamatkan maka janganlah kamu bangkit berdiri sehingga kamu melihat aku keluar. Baik. Dalam Syarah Al-Muhazzab telah dinakalkan dari Imam Al-Ghazali yang berkata, menurut mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah, para makmum bolehlah bangkit berdiri selepas saja muazzin qamat. Tetapi kata Imam Nawawi, pendapat ini menimbulkan kemusykilan kerana bertentangan dengan hadis tadi itu. Walaupun ada pendapat daripada dalam Syarah Mazhab telah dinakalkan daripada Imam Ghazali, dia kata menurut pendapat mazhab kita dan Abu Hanifah, para makmum boleh bangkit berdiri sebab muazzin selesai qamat walaupun imam tak nampak lagi. Tapi Imam An-Nawawi, mazhab Syafi'i, pendapat dia kata ini menimbulkan kemusykilan kerana bertentangan dengan hadis tadi. Baik, tiada salat sunat apabila salat telah diqamatkan. Tadi baca. Tadi tiada sunat tahiyatul masjid yang tadi saya maksud ini tiada sunat tahiyatul masjid. Yang ini dia kata tiada salat sunat apabila salat telah dikamatkan. Salat sunat. Apabila salat telah dikamatkan maka para makmum hendaklah jangan mengerjakan salat sunat atau sujud tilawah. Sujud tilawah tahu Kita ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Jangan lakukan selain daripada sujud tilawah, sujud syukur, sujud dalam sembahyang. Jangan tambah-tambah sujud. Perbuatan itu adalah haram. Sujud tilawah, sujud sembahyang ada kan? Sujud sembahyang lah. Kita lakukan 2 rakaat, 2 sujud. Lepas itu, apa lagi sujud benarkan? Sujud tilawah. Bila kita membaca ayat-ayat yang di sana itu ada tasbih yang disuruh kita sujud, maka kita sujud. Jangan pergi jemaah kan? Kemudian kita sujud syukur. Sujud syukur ni bila kita mendapat nikmat, dapat kelahiran cucu ke, kelahiran anak ke, dapat kemenangan ke sebagainya, kejayaan sebagainya, sujud syukur. Berwuduk dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain mengatakan tak duduk tak apa. Berwuduk, takbir, Allahu Akbar, terus sujud. Sujud, bangun bersujud, bagi salam. Berwuduklah, Tentu caranya. Syukur, sujud syukur. Mana kalau caranya bersih bernajis apa semua tak kena lah Ada juga mazhab yang mengatakan tak payah, dia kata dengar terus sujud je. Itu tak apalah. Itu pada pandangan mereka, tapi mazhab berkata gitu. Sujud tilawah, lepas baca-baca tu kita dengar, sama lah bukan tadi juga, terus sujud bacaan kalau tak dapat juga bacalah subhan rabbil a'la wa bihamdihi pun memadalah Lagi-lagi satu sujud apa? Yang sujud sahwi. Sujud sahwi pada sujud kerana berlakunya sesuatu masalah seperti kelupaan dalam sembahyang, sujud sahwi. Waktunya ialah sebelum kita bagi salam. Boleh juga selepas salam, sekiranya terlupa selepas bagi salam tu nak sujud sahwi, terlupa bagi salam kemudian kita ingat, bolehlah. Kalau sekiranya belum selang masa yang begitu lama di antara kita salam dengan kita teringat nak buat sujud sahwi, boleh sujud sahwi. 2.
Ingat, sesiapa nak buat sujud sahwi, wajib hukumnya dia berniat nak buat sujud sahwi. Niat macam mana pula? Macam niat sembahyang ke? Ingatlah dalam hati itu bahawa kita nak sujud sahwi. Sujud 2 kali. Sujud, duduk, sujud lagi sekali, duduk, bersalam. Ya? Jadi ulang 4 tahiyat, mengulang rukun pula, terus bagi salam. Macam mana kalau sujud sekali sah tak sembahyang? Sekali sujud sahwi sah tak? Baik, makruh salat sunat ketika hampir qamat. Ya. Makruh salat sunat ketika hampir qamat. Jika imam menyuruh qamatkan salat dan juru qamat belum melakukan qamatnya, atau jika ia tidak menyuruh qamat salat tetapi menurut kebiasaan masanya telah tiba untuk dimulakan qamat, maka adalah makruh bagi makmum mengambil kesempatan mendirikan salat. Sunat seperti makruh salat sunat setelah diqamatkan salat atau perbuatan itu tidak makruh kerana qamat belum lagi dimulakan. Menurut pendapat yang kuat, perbuatan itu makruh. Maknanya kalau kita buat tak ada pahala, ditegak walaupun dia tidak haram, kerana sesuatu yang hampir dengan suatu perkara diberikan hukum perkara itu, dan kerana lambat lawan salat akan diqamatkan. Baik. Sedangkan ia masih mendirikan salat sunat dan ini akan mengakibatkan ia tidak sempat bertakbiratul ihram dengan imam. Baik. Imam disunatkan menyuruh makmum masa dah habis. Habis. Boleh sekejap lagi. Boleh ya? Sekejap lagi ya. Sujud sahwi ni tak jauh dekat saya kan? Sujud sahwi sekali ya. Lepas tu duduk ni. Bagi salam. Sah tak sembahyangnya atau batal? Disunatkan bagi imam menyuruh para makmum membetulkan saf sebelum takbir atau ihram. Imam kadang-kadang pergi ke depan, cacalah. Ada yang berpaling ke belakang, luruskan saf, penuhkan ruang kosong, kan? Buat sekarang ni ruang kosong bukan semuanya kosong lah, ruang yang dibenarkan lah. Ya? Kita ni kalau tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Dah tak boleh dah, dia kata nak ikut macam mana dia suruh semua jemaah, tak apalah buat macam mana pun, tak boleh. Luruskan saf masih boleh, luruskan saf. Ya? Jangan kita bengkang-bengkok. Yang tak boleh rapat. Sudah diberitahukan begitu, gitulah kita ikut. Jadi rapat tu tak boleh, sekadar yang kita beritahu ni kita buat. Ya? Saf depan masih lagi menjadi saf yang utama. Lepas itu diikuti yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sekarang ni kita tengok cepat sangatlah saf depan tu penuh, ya. Tak berpeluang dah. Siapa lama sikit tak berpeluang. Sekarang ni bagus. Ini ada PKP ni. Kerana sudah ada orang duduk di luar dah, jawatan kuasa di bagi jemaat mengaturkan. Tak ada macam dulu. Dulu walaupun yang kemudian orang dah azan dah, depan masjid kosong. Hari ni ada masjid, ya, dah ambil inisiatif. Kita tak boleh duduk berkata-kata. Duduk sana, duduk sana, duduk sana, sana. Baguslah. Supaya nanti tak ada berlaku lompang-lompang, tak adalah orang nak pilih duduk sana, duduk sana, ikut suka hati kan. Penuhkan di saf hadapan dahulu. Kalau sebaiknya yang akan datang kena buat begitu sampai bila-bila. Tapi tak tahulah PKP ni berakhir bila. Vaksinnya tak nak cerita lagi kan. Sudah jumpa ke belum? Hari-hari bertambahnya nampaknya kita punya penyakit ni. Jadi kita berdoa terus kepada Allah Ta'ala, ya, supaya kita selamatlah daripada tu. Jadi maknanya berkaitan dengan PKP yang ada kebaikannya gitu, sudah ada di khutbah pun sudah dipendekkan, orang tak sempat tidur, dah habis. Dulu tidur setengah, kan? Yang keduanya tak ada lagi budak-budak membekak-bekak ke atas tu lah. Betul kan? Tu baik juga. Kenapa? Juru tadi tu pergi ke atas. Lepas tu lama dah kita buat gitu. Jadi makna perkara ni kena sampaikan ke masjid, kena teruskan. Supaya dulu tak jadi apa khutbah tuan-tuan. Tak jadi apa, panjang sampai tidur. Yang keduanya budak membising pula atas tu. Panas pula lagi. Aircon tak cukup. Habislah. Hari ni tak ada orang tidur. Khutbahnya kejap. Dah kita jarang kan. Bising pun tak ada. Selesa. Cukup alhamdulillah. Ya. Jadi lepas besok. Lagi satu, seelok-eloknya letakkan di orang yang jaga tu, pegang tabung sekali. Tak payah tabung begak dah. Pegang tabung sebab pintu dah tutup semua. Ibarat kita pasang lukah di
Tempat sempit lah kan. Orang suruh masuk situ. Dia tak boleh lagi pintu lain dah. Jangan masuk. Senang lah kan. Sebab dah arahan daripada Jawi, tak boleh kita ni kan. Tapi ada juga yang buat lah. Yang tamu bergerak tu sebab buat tu sebelum khutbah, tak apalah. Tapi kalau orang terpegang tu, saya nak cerita berkenaan dengan ni, Tapung ni surau dulu saya jadi susah di surau di Kampung Lasman di Kampung Nakoda dulu. Sekarang ni jawatankuasa dia sekarang dah dia buat adalah jawatankuasa dia tu seorang daripada orang bank, pegawai bank kan. Cara nak cari duit, dia pergi letakkan tong di tengah jalan betul. Jalan besar. Antara kiri kanan tu tong. Saya heran sampai hari ni tong tu tak diganggu oleh Majlis Bandar Selayang. Ada tong tu. Kaya-kaya semua tu. Dengan India hanya dengan Cina semua masuk. Oh, berhenti masuk. Kaya. Tuan Haji kalau lewat sini letakkan kat simpang, tengah-tengah jalan tu Haji. Tempat orang ulang tu kan. Jadi orang masuk. Ini cerita benar ni, bukan saya bohong. Ya. Mula-mula tu rasa tak logik je. Rupanya hari-hari duk kutip duit banyak. India pun takut juga rupanya. Memang dia takut pun kan. Jumpa tong tak boleh tak bagi. Nanti tak bagi teruk kita kata. Masuk lalu letak. Ramai India di Batu Kio tu kan. Ini cerita benar, bukan saya bohong kan. Kalau tuan pergi surau tu namanya surau apa? Akrimiyah namanya. Baik. Sikit lagi saya akhir. Menghadiri dia kata imam disunatkan menyuruh makmum membentukkan saf. Itu memanglah apa yang ucapan sawu sufu fakum istawu lisalah. Kalau tak pandai bahasa Arabnya, seperti yang saya kata tadi, luruskan saf, rapat-rapat. Kalau tak boleh rapat ni kan, mana penuhkan ruang kosong. Supaya, dan itu sunat dilakukan oleh imam. Sunat pahala lah tu. Bila kita sebut sunat pahala, pastikan betul-betul semua dah tersusun, tak ada lagi yang tempat kosong, barulah dia menghadap ke depan dan ucapkan takbir. Baik. Yang ini agak panjang sedikit. Tuan Haji dah bagi saya sampai 8.30 tadi. Maksudnya dah cukup dah. Menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Dah masuk dalam bersembahyang iaitu 3 perkara. Sebagai makmum macam mana nak masukkan 3 perkara tu? Tapi sebagai makmum bukan 3 perkara. Sebagai makmum mesti masukkan 4 perkara. Tapi tak payah ulaslah pada malam ni kerana panjang. Kerana itu maksudnya kalau tuan-tuan dah belajar kan, qasad, ta'arud, ta'yin, kemudian lagi tu satu lagi ialah sebagai makmum. Kan? Kalau kita sembahyang jamak, masukkan jamak, sembahyang kasar, masukkan kasar. Kalau sembahyang jenazah, masukkanlah. Itu bab sembahyang jenazah lah kan. Jadi gitu, ya. Kita akan sebut nanti. Habis macam mana yang panjang-panjang tu? Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ikut imam tunai kerana Allah Taala. Itulah yang kita nak kena huraikan ini. Sebab kalau sembahyang senang, ada tak terlintas tak di hati kita? Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Dah kan? Adalah 3 tu. Kasat ta'yin tadi. Tapi muqaranahnya tu nak kena fahamlah. Muqaranah bagaimana cara nak mengiringi, ya. Kerana ada ulama juga muqaranah itu dianggap sebagai rukun. Kerana rukun sembahyang itu ada ulama mengatakan 13. Ada orang menulis pun 14. Ada orang menulis 15. Ada orang menulis 17. Kalau tuan-tuan jumpa nanti apa pula banyak. Ini mazhab Syafi'i ni, mazhab lain yang kira. Mazhab lain ada kurang daripada tu. Yang 13 dia menyebut yang 4 perkara tu rokok dengan tamakninah. Tidak tamakninah. Sujud tamakninah, duduk sujud tamakninah. Tamakninah tu dia sekalikan dengan 4 tadi tu. 13 lah. Ada yang menjadikan 17 tadi rokok 1, tamakninah 1. Tidak 1, tamakninah 1. Jadi 4 lah tamakninahnya. Jadi 17. Ada yang mengasukkan tamakninah tu 1 je. 4 tamakninah tadi, dia kata tamakninah pada rokok, i'tidal dan sujud. Duduk sujud 1. Satu rukun. Ada yang katakan 15 sebenarnya, iaitu dia katakan satu lagi muqaranah niat semasa takbiratul ihram. Dia kata rukun juga. Itu jadi 15. Tak apalah yang itu sebenarnya 14 ke 13 ke 12 14 ke 13 ke 13, 14, 15 atau 17 kandungannya adalah sama, ya. Baik. Kalau tak menjawab nanti itu tadi tu Susawi saya nak jawab lah. Kerana berlaku orang Susawi sekali je.
Oh tak ada pula kita sini. Tak bawa pula. Tapi sah tak semayang? Ada, kita ada. So, Semayang itu sah, tapi jangan disengajakan lah. Aku nak sujud sahwi sekali ya. Tak boleh lah. Kalau berlaku Assalamualaikum warahmatullahi, dia sujud sahwi sekali je. Sah. Makmum tadi, kalau diikut sekali, sah tak semayang makmum? Dia mau bagi salam. Takut bertengkar nanti ni. Kau sekali, kau tak sah, kau semayang balik. Aku dengar boleh. Kalau kita makmum tadi, kalau nak salam pun boleh. Yang seeloknya tambahlah lagi satu. Boleh? Jangan bertengkar. Jawapannya macam tu. Jangan disengajakan nak buat satu. Boleh jadi batal sembahyang kita. Kerana sujud sahwi itulah dua. Kenapa? Boleh jadi batal kerana kita bermain-main. Sujud sahwi dua kena buat satu. Gitu. Baik. Silakan. Ya. Itu imam makib dia rukuk. Imam lepas sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Apa makmum nak menyebut sami Allahu liman hamidah juga ke ataupun sekadar rabbana lakal hamd? Kita ikutlah mazhab Syafi'i. Siapa nak ikut yang lain tu saya tak kertilah. Iaitu ucapannya adalah sama seperti mana sifat imam dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, ya, subhana rabbil ala wa bihamdi. Imam kata sami Allahu liman hamidah, maka kita bangun sami Allahu liman hamidah. Waktu berdiri kita sebut rabbana lakal hamd dan seterusnya lah, ya, macam tu. Tapi ada yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, dia bangun ucapkan rabbana lakal hamd. Itu pun pegangan mereka dalam memahami hadis berkaitan dengan sebutan waktu bangun daripada rukuk kepada i'tidal, ya. Jadi tak payahlah kita berbalah dalam hal tu. Jadi yang saya pegang dan yang saya ikut ialah sama seperti imam buat sami Allahu hamidah, saya pun sami Allahu hamidah. Waktu berdiri rabbana lakal hamd ataupun rabbana walakal hamd, ya. Okey. Hukumnya sunat, ya. Lagi ada soalan insya-Allah? Ya tuan. Ni kena sujud tadi kan, sujud syukur tadi kan. Ya, sujud syukur. Kadang-kadang kita tengok yang pemain bola kan. Dia menang tu kan, tiba padang tu dia tak ada semayang kan. Itu saya kata mazhab lain dah tu. Mazhab lain dah tu. Mazhab lain ada boleh membolehkan gitu. Kita ni syaratnya menutup aurat, bersembahing, berwuduk, tu mazhab kita. Dia ingat soal pendek kan. Ya. Dia tak cukup syarat lah tu. Ya. Pada dia boleh, pada kita tidak, ya. Okey. Kalau tak ada lagi, cukuplah sekali itu pada malam ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Saya silap itu kelemahan saya, pertentuan perempuan. Saya mohon maaf, banyak-banyak maaf lah ya, atas apa juga mungkin kesalahan dan kesilapan saya. Dan kepada Allah Ta'ala sama-sama kita baca tasbih kifarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrina al-insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.